Nama saya Muhammad Hassan Abdullah. Latar belakang saya sebenarnya dalam bidang muzik lah. Itu saya belajar bermula dengan muzik barat lah. Dan sehinggalah pengajian saya di peringkat PhD lebih berfokus pada muzik etnik. Dan saya bekerja di Universiti Pendidikan Sultan Idris sebagai profesor, lebih menumpukan kepada penyeliaan pelajar siswazah di peringkat master dan juga peringkat PhD. Saya buat sebenarnya yang kita panggil sebagai extensive research, yang mana saya lebih memfokuskan kepada origin of the kompang, iaitu sejarah asal-usul alat muzik tersebut, jenis-jenis muzik, pengaruh dan budaya dalam muzik kompang dan sebagainya. Kita ada beberapa aktiviti lah yang telah kita laksanakan, termasuklah dengan Kementerian Pendidikan. Selain daripada kursus-kursus yang kita buat dan kita perkenalkan kursus di peringkat universiti dan sebagainya, kita ada juga pertandingan di peringkat sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Kita panggil sebagai pertandingan kompang formasi. Ya, ada di peringkat negeri, di peringkat kebangsaan dan sebagainya. Dan kita banyak membantu pihak kementerian di dalam melaksanakan pertandingan itu. Perkembangan industri muzik popular semasa kan, pada masa itulah dalam 10-15 tahun lepas, trend irama Malaysia. Bila trend minat kepada irama Malaysia ni, komposer seperti arwah Pak Nga, M. Nasir, Manangah sebenarnya antara yang memulakan yang dipanggil sebagai muzik Nusantara, telah mula memasukkan elemen-elemen muzik tradisional di dalam muzik popular tersebut. Termasuklah salah satunya adalah kompang. Dan bila perkembangan kumpulan nasyid kan, jadi kompang ni banyak digunakan dalam kumpulan nasyid tersebut. Cuma cara permainan itu telah berubah sedikit daripada tradisi dengan menambahkan elemen-elemen baru dalam permainan kompang. Sejarah kompang ni sebenarnya jauh. Kalau kita nak kaji balik, kompang ni adalah dalam kumpulan instrumen alat muzik yang kita panggil sebagai drum berbingkai satu muka. Seperti macam ni, ini bingkai dia lah, berbingkai satu muka, dia bukan ada dua muka. Jadi kumpulan alat ini ada di seluruh dunia sebenarnya. Ya, di Itali, di India, dengan pelbagai nama. Jadi kalau kita tengok dari sejarah asal, dia telah dijumpai sejak 3,000 tahun sebelum Masihi, iaitu di Mesopotamia lah, Iraq lah ya. Di Iraq, daripada penggalian artifak-artifak dan sebagainya. So dimainkan oleh hamba-hamba sehinggalah ke negara-negara Arab, oleh hamba-hamba wanita lah pada masa itu. Dan apabila pedagang-pedagang Arab dan juga penyebar agama dan sebagainya berhijrah ke India, ke Semenanjung ataupun kita panggil Malay Archipelago, maka alat itu juga dibawa bersama dengan pedagang-pedagang tersebut. Jadi apabila dia tersebar di Nusantara ini ataupun dipanggil sebagai Malay World, jadi kita mengadaptasikan, iaitu dari segi namanya, dari segi permainannya, dari segi pembuatannya dan sebagainya. Kalau kita tengok dari segi sejarah asalnya, kalau di negara Arab, dia dimainkan oleh hamba abdi wanita untuk menghiburkan para tuan dia lah. Dan tidak dimainkan oleh orang lelaki pada satu masa dulu. Disebabkan alat ini dia dianggap sebagai alat feminin. Jadi kalau orang lelaki bermain, dia akan macam menjatuhkan martabat dia. Tetapi kenapa di Malaysia ini dimainkan asalnya oleh orang lelaki, bukannya orang perempuan. Yang keluar mengembara, berdagang dan sebagainya itu adalah lelaki yang membawa. Jadi ditiru oleh orang tempatan, orang lelaki yang bermain, maka orang lelaki bermain di sini. Jadi orang perempuan peringkat awalnya tidak bermainkan. Tapi lama-kelamaan alat itu telah menjadi permainan lelaki dan juga perempuan. Kalau di dunia Arab dulu dimainkan oleh hamba abdi secara solo, sebab hamba abdi ni dia mungkin tak ramai dalam satu keluarga, jadi dia bermain seorang. Tetapi apabila sampai ke dunia Melayu, Malay World, alat ini telah mula berubah dan dimainkan secara budaya Melayu, iaitu kalau kita tengok muzik Melayu
mana-mana muzik Melayu pun dia ada elemen bertingkah dia panggil, ataupun interlocking rhythmic pattern. Dalam wayang kulit ke dalam apa semua ada bertingkah. Jadi maka apabila kompang masuk di sini diadaptasikan dengan budaya muzik Melayu itu sendiri, maka dimainkan secara bertingkah. Bila bertingkah, maka timbullah beberapa bahagian kompang. Contohnya melalu, menyilang, menganak jarang, menganak rapat, mengocok dan sebagainya mengikut jenis-jenis kompang itu sendiri. Jadi itu sebabnya berlaku macam tu. Dalam permainan Melayu ada dua kategori fungsi kompang ni. Yang asalnya, saya bercakap tentang fungsi asal dulu, iaitu yang pertama fungsi sosial, yang kedua adalah fungsi keagamaan. Fungsi sosial ini adalah digunakan apabila ada keramaian, perkahwinan. Contohnya kompang dimainkan semasa perkahwinan di tempat-tempat tertentu untuk menyambut tetamu, kehormat yang hadir, melawat kawasan dan sebagainya. Itu digunakan untuk. Tapi di dalam fungsi keagamaan ni ada pelbagai. Contohnya mengiringi upacara zikir. Ya, masyarakat Melayu yang beragama Islam dia berzikir, maka ada tempat-tempat tertentu yang menggunakan kompang untuk mengiringi zikir. Dan selain daripada itu, contohnya semasa majlis perarakan, sambutan Maulidi Rasul, khatam Quran dan juga berkhatan bagi kanak-kanak. Khatan tu juga diiringi dengan permainan kompang. Dan ada di tempat-tempat tertentu kompang ni digunakan dimainkan semasa nak membangunkan masyarakat setempat untuk bersahur. Contoh ni di Johor, di Batu Pahat, ada kumpulan kompang akan bermain seluruh kampung untuk membangunkan supaya kita bangun sahur lah. Jadi itu fungsi tradisionalnya. Fungsi yang asal itu dimainkan tu masih ada diamalkan, tetapi sudah berkurangan disebabkan kemasukan media dan pengaruh luar tapi masih dimainkan lagi dalam majlis perkahwinan, dalam sambutan Maulidi Rasul di setengah-setengah tempat dan sebagainya, masih dimainkan. Tetapi ada penambahan fungsi-fungsi baru. Contohnya kompang. Oleh kerana kompang ni secara semula jadinya dimain secara lantang dan kuat dan bersemangat. Dia tidak mengiringi acara-acara yang sedih. Dia semua acara yang mengembirakan. Jadi kompang ni juga digunakan oleh penyokong-penyokong sukan, bola sepak ke dan sebagainya. Dia masuk ke stadium main kompang, dia kuat. Bagi komposer-komposer tempatan pula, dia cuba mencari kelainan untuk memasukkan elemen gendangan termasuklah kompang ke dalam karya masing-masing untuk menarik minat dan sebagainya, selain daripada alat muzik barat dan sebagainya. Jadi fungsi ini telah mula berubah, dan terutama sekali apabila kompang mula diperkenalkan di sekolah, diajar di sekolah-sekolah, maka fungsi ini bertambah. Sebenarnya terdapat banyak jenis kompang di Malaysia ni. Walaupun ada setengah tu tidak dipanggil kompang, tetapi sebenarnya adalah kompang. Contohnya kompang sendiri, kita ada kompang 3, kita ada kompang ribu, kita ada kompang 7, kita ada kompang Jawa, kompang Izhar, kita ada kompang pelbagai jenis lah, kompang Johor, rebana keras di Melaka juga adalah muzik kompang, ya, rebana Kercing, rebana Perak dan sebagainya. Jadi ada pelbagai jenis kompang di Malaysia, dan setiap jenis tu ada keunikan masing-masing dengan memainkan pelbagai repertua yang berbeza-beza di antara satu sama lain. Contohnya kompang Izhar ada repertua yang tersendiri yang tidak dimainkan oleh kompang lain. Alat muzik kompang ni seperti mana saya katakan, dia dalam kategori kita panggil drum berbingkai satu muka. Alat seumpama ini ada di merata-rata dunia dengan panggilan pelbagai, dengan cara pembuatan yang agak dari segi organologinya yang agak berbeza. Contoh, alat yang seumpama ini juga di Itali dipanggil cimbalo, ya, di Ireland dipanggil bodhrang, di India dipanggil kanjira, di Thailand dipanggil ramana, di Indonesia dengan pelbagai nama, ada darah, kempli, pranok dan sebagainya. Malah di kalangan orang Inuit, Inuit di utara Kanada sana tu,
yang duduk dalam iglu tu, dia main alat yang seumpama ni, yang lebih besar, yang dipanggil sebagai chestpumin. Jadi alat ni sebenarnya ada di merata-merata, ya, alat yang seumpama ni ada di merata-merata tempat. Jadi kumpulan ini banyaklah ya. Di Malaysia sendiri pun ada pelbagai nama. Ini yang saya tunjuk ni adalah salah satu yang mana dia menggunakan satu frame, dan biasa frame ataupun bingkai yang terbaik di setengah tempat dipanggil bingkai, di setengah tempat dipanggil baluh, di setengah tempat dipanggil temalang, bergantung pada tempat lah. Dan alat ini dibuat sebegini rupa ada dua sebab yang utama. Yang pertama sekali adalah dari segi bunyi ataupun kita panggil warna tone itu sendiri, penghasilan tone bunyi itu sendiri. Curve ini ataupun bentuk yang begini mempengaruhi bunyi. Jadi dan juga tebal nipis. Kalau kita tengok ada setengah tempat tu dia lebih tebal. Kerana apa? Kerana itulah kehendak masyarakat di situ. Dan di sini pula ada kita nampak macam hiasan. So hiasan di sini ini adalah menunjukkan masyarakat Melayu. Dan kulit biasanya diperbuat daripada kulit kambing, kecuali kompang rebana perak dibuat daripada kulit lembu. Dan baluhnya lebih tebal. Dan kenapa menggunakan paku tekan ya? Ada setengah kompang pada asalnya dibuat dia dengan menggunakan rotan. Seperti mana ini, seperti mana alat ini. Tetapi rotan ini kita perlu tune dan sebagainya, ataupun perlu penalaan untuk menghasilkan bunyi. Sedangkan apabila dibuat cara ini, dia sudah kekal. Dia sudah kekal. Cara memasang muka. Jadi ini kita panggil muka, ini kita panggil baluh, temalang ataupun bingkai, dan sini kita panggil bibir. Dan kenapa dibuat longkang di sini? Kerana bibir ini, dengan longkang bibir ini biasanya diikat dengan tali ataupun tangsi untuk memberi ketahanan kepada alat ini supaya tidak pecah. Itu sebenarnya. Dan ada setengah pula kumpulan dengan melukis pelbagai motif lah di sini. Ada yang meletakkan logo kumpulan masing-masing dan sebagainya. Ya, itu secara asasnya itulah dari segi organologinya. Okey, sebenarnya memang ada kompang sekarang ni telah dibuat secara komersial dengan menggunakan alat-alat sintetik lah. Contohnya bingkai ini dibuat daripada plastik, dan ini dibuat daripada kulit seperti mana kulit drum dan sebagainya. Ada sebab kenapa mereka buat begitu. Salah satunya adalah untuk mass production. Bila nak menghasilkan dengan kuantiti yang banyak, dia ada mold dia, iaitu untuk acuan dia untuk membuat ni. Jadi dia boleh buat dengan cepat dan banyak, dan bahan dia lebih mudah dapat berbanding dengan kulit kambing. Kulit kambing ni nak cari agak susah bagi masyarakat kampung lah. Seekor kambing satu kompang boleh buat. Paling banyak kalau sayang kecil boleh buat 2. Tapi biasanya seekor kambing satu kompang. Begitu juga dengan kayu. Nak cari kayu nangka, kayu yang terbaik untuk buat kompang adalah kayu nangka. Agak susah, kan? Agak susah. Jadi itu sebab digunakan alat-alat sintetik dan sebagainya untuk menggantikan alat seperti mana yang ada dibuat secara tradisi ini. Dari segi bunyi pula, alat sintetik ni lebih senang ditala ataupun ditune ya, tuning dia disebabkan ketebalan dan sebagainya standard size. Tebal frame ni standard. Kalau kita buat dengan tangan, dengan melarik perkara ni, kita tak mungkin boleh dapat sama bagi setiap kompang. Jadi bila dia guna kulit yang sama tebal daripada sintetik, bunyi dia hampir sama dan sebagainya, dia lebih selaras. Tetapi ada isunya di sini. Secara semula jadinya, kompang ini bukannya alat yang standard. Ya, dan itulah uniqueness atau keunikan alat kita. Tetapi apabila dibuat secara standard, kurang keunikan kita itu telah berkurang. Dia macam jadi alat muzik macam timpani, macam
drum set ataupun snare drum dan sebagainya. Dia boleh jadi standardized. Sedangkan kita tak perlu standardized. Tradisi kitanya macam tu. Itu di situ bunyi pelbagai tone yang dihasilkan oleh, kalau 30 kompang tu 30 tone yang berbeza. Di situ yang uniknya. Tapi apabila kita buat standardized, uniqueness tu dah berkurang. Agak sukar kita nak jangkakan perkara ini disebabkan masyarakat kita, terutama sekali generasi muda sekarang ni, minat terhadap muziknya sangat berubah dengan globalisasi sekarang ni, yang mana pengaruh luar tu terlalu dan sangat mudah masuk melalui YouTube, TikTok dan sebagainya. Mungkin untuk alat ini digunakan secara komersial, saya rasa kemungkinan akan berkurangan. Melainkan kalau pihak-pihak tertentu, contohnya pihak Jabatan Kebudayaan dan sebagainya, pelancongan, mempromosikan dengan baiklah penggunaan alat ini di kalangan terutama remaja-remaja kita. Memang di kampung-kampung masih lagi dimainkan, masih lagi ada kelas-kelas pembelajaran kompang di sebelah petang, di sebelah malam dan sebagainya. Tetapi permainan ini sudah makin berkurang sebenarnya. Malah dalam kenduri kahwin pun ramai yang menggantikan dengan muzik barat, panggil penyanyi terkenal dan sebagainya, menggunakan wedding march selain daripada muzik kompang dan sebagainya. So itu adalah sikap masyarakat kita sendiri sebenarnya. Ada pelbagai cara, terutama sekali peranan yang paling berpengaruh adalah penggiat muzik, terutama sekali penggiat muzik popular lah, industri muzik, sebab mereka akan menjadi ikutan. Kalau penggiat muzik merasakan ini satu perkara yang penting untuk memperkenalkan dan melestarikan budaya kita, maka mereka boleh menggunakan banyak elemen-elemen alat muzik ini di dalam gubahan composition mereka lah, supaya lebih terkenal dan sebagainya. Seperti mana yang telah dibuat oleh negara-negara lain, contohnya India menggunakan alat-alat muzik tradisi dia dalam filem-filem dan sebagainya, dalam muzik filem dan sebagainya. Kita kurang. Ini peranan industri sebenarnya. Selain daripada itu, institusi pengajian memang ada menawarkan, sekolah ada mengajar kompang dan sebagainya. Pihak universiti pun di UPSI sendiri kita ada menawarkan kursus permainan kompang dan sebagainya. Tetapi kalau nak dibandingkan dengan peranan industri, sebab dia mempunyai pengikut yang ramai, berbanding dengan peranan JKKN sendiri, Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. So saya cadangkanlah pihak industri muzik mungkin boleh mula memikirkan memasukkan elemen-elemen kompang dan juga elemen-elemen muzik tradisi kita ke dalam gubahan pop ataupun gubahan popular mereka. Budaya itu adalah dinamik, itu dia sentiasa berubah-ubah dan terbuka kepada pengaruh-pengaruh. Daripada dulu budaya kita berkembang dengan yang kita panggil sebagai budaya hybrid, muzik hybrid dan sebagainya. Dulu kita panggil muzik sinkretik. Jadi perkara ini memang akan berlaku dan kita tidak boleh mengelak daripadanya, sebab kecenderungan terhadap muzik itu sendiri berubah-ubah dari satu generasi ke satu generasi. Jadi apabila perkara ini berlaku, sama juga yang berlaku seperti mana yang asal daripada Arab dulu, bila sampai ke Malaysia kita dah berubah. Dan perkara ini akan terus berubah dan kita tidak boleh menahan perubahan tersebut. Kita perlu menerima perubahan itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang kepada semua para penonton yang sedang menyaksikan secara live, secara langsung di saluran YouTube Pusat Kebudayaan UiTM Shah Alam. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merebah pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pemuka bicara. Selamat datang sekali lagi ke konsert Mini Kompang Merentas Benua. Baik, sebentar tadi kita dah tengok sedikit dokumentari Kompang yang telah diterbitkan oleh Pusat Kebudayaan sebagai intro lah orang kata, sebagai pemanis acara. Okey, dokumentari ini adalah satu usaha Pusat Kebudayaan untuk merekamkan dokumen-dokumen khazanah budaya bangsa menerusi teknologi terkini dan disebarkan melalui media sosial Pusat Kebudayaan agar ianya kekal segar malar, tak putus di telan zaman macam gitu. Ianya bertujuan untuk orang-orang muda macam kita mendalami, mendalami, menghayati seni budaya bangsa supaya kelestarian bangsa dapat dikekalkan. So, nantikan banyak lagi dokumentari sebegini akan datang dari kami pada masa ke semasa hadapan. Produksi di bawah anjuran Pusat Kebudayaan dan Bahagian Hal Ehwal Pelajar UiTM Shah Alam mengalu-alukan kehadiran tuan-puan, adik-adik, abang-abang yang kami hormati dan sayangi. Semoga program malam ini dapat memberikan manfaat, inspirasi dan juga pengisian ilmu kepada kita semua, terutamanya tentang muzik tradisional Kompang di Asia. Pohon selasih di dalam kolam, anak haruan berenang-renang. Terima kasih kami ucapkan, budi tuan menjadi kenangan. Tuan-tuan dan puan-puan, konsep Mini Kompang Merentas Dunia ini adalah merupakan acara tahunan Pusat Kebudayaan yang diajukan untuk kita semarakkan dan kita promosikan budaya bangsa kita inilah ke peringkat global, terutamanya dengan penggunaan media sosial YouTube, Facebook, Insta dan sebagainya. Konsert mini ini adalah merupakan kesinambungan dia daripada program yang kita dah buat sebelum ni, webinar forum, iaitu Impact Kompang dalam komuniti merentasi 4 negara yang kita telah anjurkan pada 29 Disember 2020 yang boleh ditonton melalui channel YouTube kami iaitu Pusat Kebudayaan jika berminat. Rugi kalau tak tengok impak webinar ni, tidak disebar luas melalui persembahan. Maka dengan itu, pada tahun ini kita beralih dari webinar ke mini konsert perubahan dia. So, Pusat Kebudayaan UiTM dengan rendah diri mempersembahkan mini konsert Kompang Merentas Benua pada malam ini kepada tuan-tuan sekalian. Baik, untuk tak buang masa lagi, jom kita sama-sama kita tengok persembahan pertama dari kumpulan Kompang dari negara Thailand. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami sekumpulan nasyid Kompang Hubbul Watan dari Thailand. Kumpulan kami mulai tumbuh pada tahun 2016 Masihi. Sejarah permulaan menumbuhkan kumpulan nasyid Kompang kami ini iaitu dimulakan dari perasaan seronok dan sangat menarik hati setiap kali mendengarkan suara nasyid melalui alat muzik Kompang ini. Maka dalam hal itu, kami cuba mengumpulkan peminat-peminat yang suka dalam alat muzik Kompang supaya bersama belajar memainkan alat muzik Kompang berkumpulan. Alhamdulillah, dengan izinan Allah serta keusahaan kami sendiri dan tunjuk ajar dari para guru, juga sokongan masyarakat, maka muncullah sekumpulan nasyid Kompang yang bernama Hubbul Watan ini. Lebih kurang 3 tahun kumpulan kami ditumbuhkan. Peranan utama kumpulan kami iaitu untuk mengukuhkan seni budaya Melayu agar kekal selamanya, terutamanya di masyarakat Melayu Thailand ini. Juga tujuan kami untuk memberikan hiburan berbentuk seni budaya Melayu melalui nasyid Kompang demi memenuhi kegiatan-kegiatan dalam acara perayaan tadika menyambut hari kebesaran Islam seperti hari raya, hari kelahiran Nabi besar Muhammad SAW, majlis perkahwinan dan lain-lain lagi. Kami berharap bahawa masyarakat Melayu di Thailand ini mendapat faedah dari kegiatan nasyid Kompang melalui kumpulan nasyid Kompang Hubbul Watan ini. Akhirnya, kami ucap bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hidayah dan keizinannya dapat kita bersama-sama menunaikan perintahannya agak lebih sempurna lagi, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami sekumpulan Hubbul Watan dari Selatan Thai. Nama saya Ikram Ibrahim. Nama saya Syukri bin Abdul Samad. Saya Muhammad Hussein Haji Abdul Wahab. Saya Irfan bin Ahmad. Saya Abdul Mubin bin Abdul Rahman. Saya Syakir bin Haji Yusuf. Saya Abdul Rahman bin Muhammad Fauzi. Saya Fikri bin Haji Mahmud. Saya Irfan bin Haji Ismail. Saya Saifu bin Haji Ahmad. Tangisan pertama, insan dilahirkan masa beredar, menjadi dewasa ilmu dicari, mengisi dada amalan dikerja lambang ketaatan. Pemuda mulia berjiwa luhur, nafsu dilentur, hikmah ditabur serta tegi diatur, halangan digempur, membela negara maju dan makmur. Bukannya mudah membina diri, percayakan Allah, penting keimanan kesetiaan, teruja kepada negara. Kedaulatan undang-undang menjadi pegangan, tata susila mengukuh kesopanan, barulah kukuh kepribadian diri, barulah teguh nilai jati diri, barulah maju negara diwarisi. ناضت على رتم pemuda mulia, negara maju menjadi idaman, setiap masa kemajuan dicipta, mengukir sejarah bangsa yang lemah menjadi gagah. Pemuda mulia, taatkan agama, tunaikan kewajiban, setiap masa sayangkan ibu bapa serta keluarga, menjadi tunas harapan negara. Allah, Allah, Allahu ya Allah, 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 Allahu ya Allah, 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 Allahu ya Allah, 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 Allahu ya Allah. Bukannya mudah membina diri,
Percayakan Allah, penting keimanan kesetiaan, teruja kepada negara. Kedaulatan undang-undang menjadi pegangan, tata susila mengukuh kesopanan, barulah kukuh kepribadian diri. Barulah teguh nilai jati diri, barulah maju negara diwarisi. Allah, Allah, Allahu ya Allah, Allah, Allahu ya Allahu ya Allah. Wow, nampak? Sungguh menarik perkongsian ilmu dan persembahan kumpulan kompang dari Thailand tadi tu. Seterusnya, jom kita tengok dan menghayati persembahan dari kumpulan kompang dari Indonesia. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Sanggar Seni Saka Melayu, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, Indonesia. Jaya, jaya, jaya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi.
warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tu dia tadi persembahan daripada Indonesia. Okey, selepas kita tengok dua persembahan daripada dua negara ni, kita nampak ada banyak persamaan dan perbezaan antara dua kumpulan ni. Kita ucapkan terima kasih kepada kedua-dua kumpulan kompang dari Thailand dan Indonesia kerana memberikan kerjasama persembahan yang sangat menarik dan segar pada malam ini. Seterusnya, marilah kita menonton persembahan dari negara Singapura dan juga Australia. Mari kita silakan. Check out. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Let me introduce myself. Fidosyah Akar Fizi, manager from Kesenian Dermaga Seni Pusaka. I would like to introduce Kesatuan Kompang Singapura. What is Kesatuan Kompang Singapura? We form together to collaborate for the first time from different teams in Singapore. We are grateful. In a short period of time, we are able to get 16 teams to collaborate with us. The 16 teams are Anang Sukma, Al-Kawi, Kompang Melayu Bintang Timur, Putra Sakti, Dermaga Seni Pusaka, Dewa Nusantara, Firqatul Wan Nazam, Jawi, Nurul Ihsan, Persatuan Ikatan Ria Ikram, Sri Ansa, Seri Paluan Pemuda Seni, Ikhwatul Shimal, Sinaran Surya, Ukiran Rentak, Wira Satria. hopefully we could get more teams to collaborate with us in future events. Kegiatan Kompang di Singapura ini, seperti mana yang awak tahu, kami memalukan Kompang di pelbagai acara seperti majlis perkahwinan, majlis berkhatan, majlis Maulud Nabi dan lain-lain lagi. Kami membuat bengkel Kompang di sekolah dan kami juga membuat seminar di perpustakaan. Saat-saat yang dinanti-nantikan oleh kami adalah peraduan dan pertandingan Kompang Singapura. Alhamdulillah, pertandingan itu semua telah berjaya menyatukan kita untuk menjayakan acara ini. Salam sejahtera dari kami, Kesatuan Kompang Singapura. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك lautan
Salam semua. Nama saya Syafi'i and I'm the representative for Kumpulan Kompang Izhar Perth today. We'll be introducing everyone, all the team members, a brief history about who we are, and everything that goes on in Australia. Okay, up next we have Haji Saleh and Cik Yatiha, who will be giving you an insight into Kumpulan Kompang Izhar Perth's history, how it originally began in Christmas Island and when it moved to Perth. So listen out for this one. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Haji Saleh bin Haji Ontong. Dan sahabat saya ini Haji Yatiha bin Haji Gafur yang sama-sama dari Christmas Island. Kami tubuhkan Kumpulan Izhar Kompang pada tahun 1972 yang mana dipimpini oleh Cikgu Arifin. Pada tahun 1984 kami berpindah daripada Christmas Island pindah ke Australia. Kami menetap di Perth. Pada masa yang sama kami tubuhkan kumpulan ini. Pada masa itu saya cuma dapat 10 ataupun 12 orang pemain yang pernah ex-player daripada Christmas Island. Pada tahun 1989 Haji Yatiha berpindah daripada Port Helen pindah ke Perth. Dari situ kami berdua berganteng bahu untuk mengembangkan lagi kumpulan ini sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebagaimana Haji Saleh mengatakan tadi, nama saya Haji Yatiha bin Haji Gafur. Masa itu saya di Port Helen masa tahun 1889. Saya membangunkan juga Izhar di sana. Setahun 89 saya turun kemari, saya bergandeng bahu bersama Haji Saleh menaikkan nama Izhar hingga sekarang. Alhamdulillah kami sekarang pun sudah berumur, jadi kami serahkan pada anak kami, Rusdi, Haji Saleh dan juga anak saya Haji Muhammad Nizam bin Yatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rusdi Haji Saleh and I am the Ketua of Kumpulan Kompang Izhar here in Perth. Now let me tell you a story, our story. We specialize in weddings, big and small. We cater for Malay cultural events here in Perth. If not, we also do non-Malay events. As you may not know, here in Perth, the Malay community is a minority. Kompang isn't very common here. Here in Perth, there's no schools or universities that specialize in Kompang. So since the start, since 1972, we strive, work hard to perform as a group for our performances and songs. Kompang here in Perth plays a very important part in keeping our traditions and culture here alive in Perth, so that future generations will carry on our legacy. My group is made up of 30 volunteers, 30 plus volunteers. They have become like family to me. They and their beautiful families have helped me keep Kompang and our traditions alive here in Perth. For that, I am forever grateful. For that, I want to thank him from the bottom of my heart, and inshallah, we'll continue this journey together again. Peace out, one love, KKEP style. Hi, my name is Nizam, and I'm here to talk about all the activities we get up to as a kumpulan. So what we try to aim to do is to not only get all the members together, but our families together as well. So certain things we do, we like to go bowling. We've had a few faction carnivals. We're aiming to play T-ball, kickball, maybe even a little bit of soccer, a little bit of that. Annually, we try and have a members-only dinner at the end of the year, just to celebrate the year as a whole. And yeah, that's pretty much it. So we get up to quite a few things as a kumpulan, which is pretty good.
Wow, terkesima saya melihat corak permainan kompang dari negara jiran kita, Singapura dan juga Australia. Sayangnya lah kita tak dapat nak tengok depan-depan secara live. Boleh kita tanya, belajar secara langsung dengan diorang ni tentang inspirasi dan sebalik persembahan tersebut. Apakan daya lah kan, situasi semasa tak izinkan dengan sekarang ni situasi banyak dengan COVID apa semua kan, tak boleh lah. So tuan-tuan dan puan-puan sekalian, suka saya mengingatkan untuk menjaga SOP di mana sahaja anda berada supaya kita dapat kembali seperti sedia kala. Manalah tahu kan kita semua ada peluang nak tengok konsert ni secara langsung di UiTM nanti. Mana tahu in the future kalau pandemik ni dapat ditamatkan di seluruh dunia. Kita doakanlah dunia kembali sihat dan kita dapat hidup seperti sedia kala. Baiklah, 4 negara telah kita jelajah dan meneroka tentang kompang di komuniti setempat. Kini, tibalah masanya kita kembali ke tanah air tercinta kita. Untuk persembahan yang terakhir ini, kita datangkan daripada pusat kebudayaan kita sendiri. Jadi, marilah kita saksikan persembahan daripada pusat kebudayaan UiTM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Azim bin Azmi, penasihat kumpulan kompang Pusat Kebudayaan UiTM, sempena mini konsert kompang merentas benua. Untuk pengetahuan semua, aktiviti kompang di Pusat Kebudayaan ini bermula dipertengahkan pada tahun 2015 menerusi program Wirasa. Program Wirasa ini adalah acara pertandingan kebudayaan antara fakulti dan juga Karyaku adalah acara pertandingan kebudayaan antara kolej-kolej di UiTM, Shah Alam dan Selangor. Selain itu, Pusat Kebudayaan juga memperkenalkan kelas kompang co-curriculum pada tahun 2017. Impak kompang kepada masyarakat dan pelajar. Permainan kompang sedikit sebanyak mewujudkan satu kelompok budaya yang sihat di mana setiap ahli pasti akan bekerjasama dalam menjayakan suatu persembahan. Kompang juga memupuk semangat berkumpulan yang sangat kuat. Selain itu, persembahan kompang juga dapat menambah pendapatan sampingan ahli-ahli kompang tersebut. Saya harap dengan adanya program seperti ini, kita dapat memperkenalkan permainan kompang ke seluruh dunia dan saya yakin mini konsert ini dapat mengeratkan silaturahim antara negara-negara yang terlibat.
Andailah mana tidak terkias, kuningnya lalu tak beribu. Andailah mana tidak berhias, cerminku retas seribu. Menggenggam unggas liar di hutan, jalan yang tinggal, jalan berliku. Filmku emas, cadarnya intan, terbantah lengan tidurku. Hias cempaka kenangan tepian, mekarnya kunjung yang idam tumbang. Puas ku jaga si bunga impian, gugurnya sebelum berkembang. Hendaklah ku rasa, puncaknya dulu hendak ditawan. Tidaklah ku daya, tingginya tidak terlawan. Janganlah, jangan kau iba, derita hati jangan dikenang. Bukanlah, bukan ku pinta, meraja bukan Naman memutih, awan menerpa, langit membiru, awan bertani. Bukan diri ada siapa, menunggu sinar kan kembali. Hendaklah ku rasa, puncaknya dulu hendak ditawan. Tidaklah, tidak ku daya, tingginya tidak terlawan. Janganlah, jangan ku iba, derita hati jangan dikenang. Bukanlah, bukan ku pinta, meraja bukan berpancana. Hendaklah ku rasa, puncaknya gunung hendak ditawan. Tidaklah, ku daya, tingginya tidak terlawan. Janganlah, jangan kau iba, derita hati jangan dikenang. Bukanlah, bukan ku pinta, meraja bukan Macam menarik tak persembahan dari tuan rumah kita? Kalau setuju, type UiTM di ruangan chat. Jom, warga keluarga UiTM, apa lagi? Type UiTM, nyatakan sokongan anda terhadap kumpulan kompang UiTM. Boleh komen untuk semua persembahan malam ini. Mana yang menarik minat anda, type negara yang anda suka. Kita nak semua komen supaya kami boleh menambah baik program konsert seterusnya. Okey, baik. Dengan berakhirnya persembahan dari UiTM, maka berakhirlah konsert Mina Kompang Berentas Benua pada malam ini. Bagi pihak penganjur, kami ingin merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak, terutamanya kumpulan-kumpulan kompang dari negara Thailand, Indonesia, Singapura dan juga Australia, juga Pusat Kebudayaan UiTM yang telah memberikan sumbangan dan kerjasama dalam menjayakan konsert pada kali ini. Ucapan terima kasih juga tak terhingga diucapkan kepada semua penonton, dan kami mewakili pihak penerbit dan juga penganjur
konsert kompang merentas benua, memohon maaf atas sebarang kekurangan semasa majlis ini berlangsung. Bunga seroja di atas para, jatuh di tempa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami pohonkan. Terbang selisih si burung kedidi, terbang berduyun di waktu pagi. Terima kasih daun keladi, di lain tahun berjumpa lagi. Borang kehadiran akan dilampaikan di ruangan chat. Silalah isi untuk mendapatkan e-sijil tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, abang-abang, kakak sekalian. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di konsert muzik tradisional akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum. Sulami rasa, diselubungi cinta warisan budaya, berpegang teguh dengan prinsip kita, tanpa putus asa usaha tak mulia. Bersama kita teguh bersama, bahkan juga